Okay, so kali ni kita tengok pula macam mana kita nak pindahkan catatan dalam buku tunai ke dalam ledger. Okay, so kita tengok, kita guna soalan yang sama dalam buku teks awak. Okay, so ini adalah sambungan daripada sebelum ni. Okay, so ada ledger A, ledger khas. Okay, so kita tengok dekat buku tunai kita. Okay, so dekat buku tunai kita ni, yang pertama sekali dia ada baki BB. Okey, dia ada dekat kolom bank. Okey, yang bank tadi tu kita dah pindahkan sebenarnya yang atas kali ni. Okey, so dalam untuk yang tunai dan juga bank ni kita akan buka belakang sekali lah sebab dia banyak. Okey, tapi kalau ikut betul bila soalan tu dah ada buku tunai, okey sebenarnya awak tak perlu dah buka ledger untuk akaun bank dan juga akaun tunai. Alright, kita tak perlu buka pun akaun bank dan juga akaun tunai tu sebenarnya. Sebab bahagian tunai dan juga bank, okey dah ada dekat buku tunai. Yang ini bahagian debit, ini bahagian kredit. Maksud BB dekat sini, okey yang ini kolom dia, ini awak anggap ini adalah bank, kolom debit. So dia memang akan pindahkan ke dalam ledger bank. Okey. So sekarang ni kita skip dulu tunai dengan bank, kita buat yang seterusnya. Okey, so seterusnya adalah akaun jualan. Okey, jualan tadi kita dah ada kan. So pergi dekat bahagian jualan. Okey, bahagian jualan yang ini. Okey, so peraturan untuk memindahkan memindahkan butir ataupun urus niaga daripada buku tunai ke dalam ledger adalah, okey bila kita pindahkan yang bahagian debit ini, okey butiran yang bahagian debit ini, kita akan masukkannya ke dalam bahagian kredit buku tersebut. Contohnya jualan ini berada di kolom debit. So bila dia pindah ke dalam ledger, dia akan duduk bahagian kredit. Macam tu. So dekat sini 5 hari bulan. So kita akan letak dekat atas ni lah. Dekat sini 5 hari bulan. Okay. So nak tulis butir apa? Okay, bila awak ambil urus niaga tu daripada buku tunai, okay butirannya adalah sama ada tunai ataupun bank. Sebab dalam buku tunai ni dia melibatkan kolom tunai dan juga kolom bank. So dalam soalan tu jualan kita adalah secara tunai. Okey, so dekat sini, okey, nilai dia adalah berapa tu? 550. Okey, ini yang tadilah, yang soalan tadi 7740. Okey. And then seterusnya kita tengok perniagaan Firash. Okey, perniagaan Firash ini, okey. So kita tengok dekat dalam kita punya akaun belum terima dan juga akaun belum bayar. Okey, so perniagaan Firash kita ada dekat dalam ledger jualan, akaun belum terima. So disebabkan perniagaan Firash ni dia duduk bahagian debit dalam buku tunai. So bila kita pindahkannya, dia akan duduk bahagian kredit. So masukkan dekat bahagian kredit, tarikhnya adalah 6. Okey, butirannya awak tengok dekat situ. Okey, dekat situ dia ada yang pertama dalam kolom diskaun diberi dan juga dalam kolom bank. So masukkan dulu nilai bank. Okey, nilai dia adalah 2,600. Yang kedua awak akan rekodlah nilai diskaun diberi. Okey, diskaun diberi. Okey, jumlah dekat situ 100. Okey, awak kena rekod semua sekali apa yang ada. Okay, seterusnya kita pergi tengok pula kita ada tunai runcit. So kita ada tunai runcit. So kita bolehlah buka yang bawah sekali ni. Okay, tunai runcit itu adalah di bawah ledger am. Okay, so dekat sini awak tulislah. Okay, akaun tunai runcit. So yang dekat sini last kali kita stop dekat LA berapa ni? Yang ini LA 10. So tunai runcit kita adalah LA 11. Alright. And then kita tengoklah pula tunai runcit kita tu. Okey, disebabkan tunai runcit kita ini duduk di bahagian kredit. So bila dia pindah dalam ledger, dia akan duduk bahagian debit. So September berapa tu? September 2. So butirannya adalah bank. Sebanyak 250. Kenapa butirannya bank? Sebab tunai runcit ini berada dalam kolom bank. Okey, seterusnya yang berkaitan dengan tunai dan juga bank kita abaikan dululah ya. Sebab dalam buku tunai ni memang dah ada ledger dia. Nanti kemudian cikgu akan tunjukkan jugalah macam mana kita nak pindahkan dia.
Okay, kemudian kita tengok pembekal TA. So pembekal TA kita adalah dekat bahagian akaun belum bayar. So yang inilah yang paling atas. So disebabkan pembekal TA ni duduk bahagian kredit ledger, so kita akan pindahkan ke dalam bahagian debit ledger dia. Maksudnya pembekal TA ni berada di bahagian kredit buku tunai. So bila kita pindahkan ke ledger, dia akan duduk bahagian debit lah. Yang mana duduk kredit dia akan pergi debit, yang mana duduk kredit dia akan pergi debit. Dia terbalik macam tu lah. Okay, so dekat sini kita ada alright, tarikhnya adalah 6 hari bulan. Okay, butirannya kita nak tulis apa? Tengok kolom mana. Kita ada kolom bank dan juga kolom discount. So letak dulu bank. Okay, letak dulu bank 3,300. Kemudian kita ada discount diterima 150. So awak akan tulislah dekat sini tarikhnya yang tarikh yang sama, 6 hari bulan. Yang ini discount diterima. Okay, settle. Lepas tu kita ada belian. So pergi dekat bahagian ledger arm. Okay, cari ledger arm awak, cari perkataan belian. Okay, so belian awak berada di bahagian atas tadi. Okay, mana dia? Okay, this one. Okay, ini belian. Okay, so macam biasa disebabkan belian bahagian kredit, bila dia pindah dia akan masuk bahagian debit. Ni sampai tergabung ha. Yang ini adalah 9 hari bulan. Okay, 9 hari bulan. Alright, 9 hari bulan. Kolom dia adalah kolom bank. So awak akan masukkan lah bank. Nilai dia 2,450. Okay, so disebabkan ledger ni kita kena buat mengikut kronologi. Maksudnya kita pindahkanlah catatan yang 30 hari bulan ini ke bawah. So yang ini akaun belum bayar 7490. So yang ini kita padam lah. Sebab dia kena ikut kronologi. Ikut kronologi tu maksudnya kita kena pastikan. Okay, kita kena pastikan. Okay, urus niaga kita tu mengikut tarikh lah. So ini kita padam. Okay, ini letak September. September, right. Okay, and then kita ada pula ambilan. Okay, tadi ambilan pun kita ada juga di bahagian atas ni. Sama juga ambilan kita. Okay, dibuat pada tarikh bila? Ambilan kita pada 20 hari bulan. So ambilan duduk bahagian kredit buku tunai. So kita akan pindahkan bahagian debit ledger. So dekat sini 20 hari bulan. Okay, butirannya adalah tunai. Maksudnya dekat sini kita ada buat ambilan tunai sebanyak berapa dekat situ? Sebanyak 500. Sebanyak 500. Okey, seterusnya kita ada akaun gaji. So akaun gaji kita tak buat lagi, tak buka lagi. So kita boleh buka lah dekat sini akaun gaji. Akaun gaji. So ini LA 12. Okey, folio di bahagian atas ni kita ikut je urutannya. Kalau di atas 11, bawah 12. Maksudnya awak ikut je lah susunan dia. So kalau awak buka tu tak sama, maksudnya awak buat daripada contoh awak buat buku tunai dulu ke, awak buat BCP dulu ke, tak kisah. Awak buat buku tunai dulu ke, buku tunai runcit dulu ke, ataupun jurnal khas. So susunan dia takkan sama. So tak payah risau. Yang itu tak perlu risau. Okay, and then akaun gaji pula. Akaun gaji kita dekat sini bahagian kredit, so dia akan masuk bahagian debit. So dekat sini gaji tu adalah 25 hari bulan. Okay, so dibayar menggunakan tunai ya, tunai. So letak tunai 800. Okay, and then kita ada pula sewa, akaun sewa. Kita ada akaun sewa. Yang ini adalah LA 13. Okay, akaun sewa kita dah ada. And then dekat sini September berapa tu? September 28. Okay, September 28. So awak akan tulis dekat sini. Okay, sewa kita bayar menggunakan cek. So dia adalah bank. So nilai dia adalah 1,200. Okay, and then kita ada pula ledger untuk kadar bayaran dan juga untuk alat tulis yang tak settle lagi. Okay, so kita copy paste dulu lah ya. Kita copy paste dulu.
Jadi kita padam dia punya nama. Okay. Kita buat lebih sikit. Okay, so kita yang ni dulu lah. Okay, so yang ini padam dulu. Dia bukannya akaun sewa, dia bukannya. Okay, September. Alright, kita copy paste ledger kosong lah. Senang sikit kalau kita copy paste yang sama, dia akan kena padam. Kita jadi kucaknya. Kita copy dulu. Lalu kita paste. Kita copy lagi. Kita buat siap-siap lah. Ok, so settle lah, copy dulu, buat bagi ada dulu. Ok, gaji, sewa, lepas tu kita sambung dekat sini adalah akaun kadar bayaran. Akaun kadar bayaran. So, akaun kadar bayaran kita adalah LA14. Ok, kadar bayaran ni dia duduk bahagian kredit buku tunai. So, bila dia masuk dalam ledger kadar bayaran, dia akan duduk dalam bahagian debit. So, tulis dekat sini September 30 sebab tarikh dia 30. Okey, butirannya awak akan tulis sebagai tunai sebab dia duduk dalam kolom tunai. Okey, and then nilai dia adalah 450. Okey, dan yang terakhir adalah akaun apa tu? Akaun apa ni? Akaun alat tulis. Alat tulis. So, ini adalah LA 15 ke 15, yes 15. So duduk sini juga debit September berapa tu? September 30 juga. So duduk kolom tunai sebanyak 100. Okey, so lepas awak dah settle yang bahagian butiran ni, okey, butir tadi cikgu cakap abaikan dulu untuk bank dan juga tunai sebab dalam buku tunai ni dah ada ledger dia. Sekejap lagi baru cikgu tunjuk. Okey, so and then kita akan tengok lah. Okey, seterusnya bila awak dah pindahkan yang bahagian butir ni ke dalam ledger, jangan lupa seterusnya diskaun diberi ni dan juga diskaun diterima. Okey, so kita buka pula seterusnya. Okey, kat sini akaun diskaun diberi. Okey, yang ini adalah LA 16. Okey, so kita copy dululah. Sebab kita ada lagi buku tunai runcit. Sekejap lagi ada 3 ledger. So kita buka siap-siap tapak kosong dia lah. Ctrl V. Alright. So untuk akaun diskaun ni, okey, yang pertama ni, okey, untuk diskaun ni, okey, diskaun ni, okey, awak kena dengar betul-betul Tadi bila kita pindahkan yang butir ni, maksudnya bila kita buka ledger yang butir ni, jualan, perniagaan Firash, kita akan pindahkan dia songsang. Maksud songsang itu adalah bila kita buka akaun jualan, okey, yang 550 ini kita akan pindahkan di bahagian kredit akaun jualan. Yang dekat atas ni kita akan pindahkan di bahagian kredit. Nampak ni 5 hari bulan tunai 550. Kenapa? Sebab peraturan cara pindah, okey, item daripada buku tunai ke dalam ledger disongsangkan. Maksudnya kalau butiran tersebut adalah di bahagian debit buku tunai, kita akan pindahkannya ke dalam bahagian kredit ledger. Okey, kalau benda tu duduk di bahagian kredit buku tunai, kita akan pindahkan di bahagian debit ledger. Okey, so sekarang ni kita tak pindahkan yang dalam kolom butir, kita pindahkan dalam kolom diskaun. Okey, diskaun. So bila diskaun diberi ini, kita akan ikut saja. Kalau dia debit, dia akan pindah debit. Kenapa?
Okay, diskaun diberi itu adalah belanja. So, belanja adalah bahagian debit. Okay, so sebab itulah dekat sini kita akan tulis dekat sini September. Okay, bila awak tengok diskaun diberi tu dia adalah pada 8 hari bulan. Okay, kalau awak confuse macam mana nak tengok, pergi dekat bahagian diskaun ni, dia ada RM100. RM100 ini siapa? Perniagaan Firash pada tarikh 8 hari bulan. So, dia punya tarikh 8 hari bulan, dia punya butir adalah perniagaan Firash. Perniagaan Firash. Okay, so perniagaan Firash tadi, akaun belum terima ke akaun belum bayar? So, kalau awak confuse, pergi buka lah ledger awak tadi. So, akaun belum terima lah. So, kat sini jangan lupa tulislah ABT. ABT. Okay, nilai dia berapa dekat sini? Nilai dia adalah 100. Okay, lepas tu kita buka pula akaun diskaun diterima. Akaun diskaun diterima. Okay, untuk akaun diskaun diterima adalah LA17. Okay, diskaun diterima adalah hasil. So, kita akan pindahkan bahagian kredit. Yang untuk buku tu ni special case kalau kita pindahkan diskaun ni, kita ikut saja dia duduk bahagian mana. So, dekat sini September awak, okey, kita ada yang pertama 150. Pembekal TR pada 6 hari bulan. So, awak akan tulislah 6 hari bulan. Okey, pembekal TR itu adalah akaun belum bayar. So, pembekal TR. So, nilai dia adalah sebanyak 150. Okay, so dah settle bahagian buku tunai. Okay, tadi cikgu cakap cikgu nak tunjukkan bahagian baki kan, bahagian tunai kan, tunai dan juga bank. So, kita pergi bahagian atas. Okay, cikgu tunjukkan dulu yang kolom bank. Okay, yang kolom bank tadi, okay, let's say yang ini. Maksudnya awak refer buku bank ni. Okay, awak refer kolom bank ini. Okay, maksudnya yang ini. Okay, awak copy paste saja. Okay, baki BB. Sekarang ni kita cerita pasal kolom kita bukan cerita pasal butir. Kalau yang kolom, kita akan ikut sebiji. Kalau dia duduk bahagian debit, kita pindah debit. Kalau duduk bahagian kredit, kita pindah kredit. So, sekarang ni bank awak dekat sini, okay, ada 30,000 and then dia ada 2,600. Okay, 2,600 ni dekat sini. 2,600. Okay, tarikh dia apa? 8. Okay, itu adalah akaun belum terima perniagaan Firas. Okey, 2,600. So, untuk kolom bank ni dah settle. Okey, tengok pula bahagian kredit kolom bank. Okey, dia ada 250, 300, 3,300, 2,450, 1,200. Okey, dan juga 22,400. So, pindahkan semua sekali, copy paste. Kalau nak senang, cikgu akan tulis dia punya jumlah dululah. 250. Lepas tu 3,000. Lepas tu apa? 3,300. 2,450. 1,200. Lepas tu, okay. Untuk baki HB ni kita KIV kejap. Kita tengok betul ke tak kita buat. So, kita tengok tarikh dia untuk 2 hari 250 tu tarikhnya adalah 2. Okay, dia punya ni adalah tunai runcit. Okay, and then kita tengok pula seterusnya kita ada number apa tu? Number 4 hari bulan, butirannya adalah tunai. Sekarang ni kita buat ni adalah account bank account bank refer column bank. Column bank, okey, 3,000 ni adalah tunai. Lepas tu 3,300 itu 6 hari bulan pembekal TA. Dekat sini account belum bayar lah. Pembekal TA. Okay, and then 2,400 ni apa? Belian 9 hari bulan. So, 9 belian. Okay, and then kita ada lagi 1,200, 28 hari bulan sewa. 28 yang ini adalah sewa. Okay, so macam biasalah, awak kena imbangkan akaun kan. So, dekat sini kita besarkan sekejap. Okay, mana dia punya ni? Okay, this one. Okay. So, alright. Ini. Okay, so macam biasa, totalkan dulu bahagian yang besar. So, sebenarnya yang besar memang debit lah sebab account bank adalah aset. So, normalnya baki dia adalah mestilah bahagian debit. So, kita ambil sum.
Okey, sum 2 ni. Okey, tidak sempat sama dengan sum okey 3260. So letak sini 32600, 32,600. So yang kurang dekat bahagian sini untuk bulan September ada 30 hari bulan. Okey, so ini adalah baki HB. So macam mana nak kira baki HB? Ambil nilai jumlah dia yang ini ni. Okay, and then tolakkan sahaja dengan 250, and then tolak lagi 300, 3,000, tolak lagi dengan 3,300, tolak lagi dengan 2,450, tolakkan lagi dengan 1,200. So baki awak adalah 22,400. So kita refer balik soalan kita, betul tak? Okay, tengok nilai ni sama dengan nilai dalam buku ni. So maksudnya betul lah. Okay, so maksudnya untuk buka akaun bank dan juga akaun tunai ni kita copy paste je, tulis saja. Okay, and then dekat sini okay, pindahkan September, Oktober lah. Oktober 1 baki BB. So dekat sini 22,400. Okay, itu adalah akaun bank. Okay, contoh awak nak buka juga akaun tunai. Okay, tak apa. So kita buka akaun tunai. Okay, akaun tunai kita letak kat bawah ni lah ya. Dekat sini akaun tunai. Okay, so akaun tunai adalah LA 18. Okay, LA 18. Alright, and then mana? Okay, akaun tunai. Tengok akaun tunai dekat sini. Yang pertama ada 3,000. Okay, bahagian debit copy saja 3,000. Okay, and then kita ada 550. Okay, tengok betul ke tu 3,000? Betul. So 3,000 tu nampak dekat situ, dia adalah bank 4 hari bulan. So kita letaklah dekat sini September 4 hari bulan bank. Allah, macam merba. Padam balik ya. So kita ulang balik. So dekat sini September berapa hari bulan tu? 4 hari bulan bank, jumlah dia adalah 3,000. And then kita ada juga 550 jualan pada tarikh 5 hari bulan. So jualan 550. Okay, settle bahagian debit. Kita tengok bahagian kredit kita ada 500, 800, 450, 100 dan juga 1,700. So yang 500 itu adalah 20 hari bulan ambilan. So tulis dekat situ 20 hari bulan ambilan. So nilai dia berapa? 500. And then kita ada pula 25 hari bulan. 25 hari bulan kita ada gaji. Gaji kita nilai dia adalah 800. Okay, and then kita ada 30 hari bulan. Kita ada kadar bayaran. So kadar bayaran kita 450. And then kita ada juga 30 hari bulan. Kita ada alat tulis. So kita ada alat tulis. Alright, nilai dia adalah 100. Okay, macam biasa kita jangan pindahkan baki HB. Kita dah check betul tak? Okay, sebenarnya kalau awak pindahkan tu kolom tunai belah debit tu cuma ada 2. Belah kredit dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau awak pindahkan semua sekali dia akan dapat benda yang sama juga sebenarnya. Okay, so kita tarik je lah baki HB dia. So 30 hari bulan dekat sini baki HB. Okay, so macam mana kita nak tahu dia imbang? Okay, kita pindah dah kan semua kan. Tak apa, kita cuba try totalkan dia, adakah sama. Okay. So kita tekan je. Kalau kita nak guna Excel, tekan sama dengan, type sum jumlah, double click. Okay, then tarik tutup kurungan. Okay, dan ini pula sama juga sum. Okay, and then titik, tarik sampai baki HB. Sama tak? Sama. Bila sama maksudnya betul lah. Sebab kita pindahkan sahaja.
So jangan lupa tutup account, pindahkan ke bawah, Oktober 1 bracket BB. Nilai dia adalah 1700. Okey, so itu je lah maksudnya nanti. Okey, lepas ni dalam soalan buku teks awak ni dia ada apa? Dia ada lagi satu, dia ada lagi buku tunai runcit. Okey, so bila ada buku tunai runcit ini, maksudnya awak kena pindahkan semua dulu baru kita tutup account. Okey. So untuk kolom tunai dan juga bank ni cikgu tutup siap-siap lah sebab kita dah settle buat buku tunai. So kita boleh tutup lah. Tapi ledger-ledger yang lain itu awak jangan tutup lagi selagi awak tak buat buku tunai runcit. So tengok pula video yang keempat, cara pindahkan details daripada buku tunai runcit ke dalam ledger. So itu saja. Terima kasih.